yang sempurna si Allah Ta'ala, kemudian amalannya khulus, suci daripada dosa, maka orang ni yang akan selamat dalam itu. Waqad kana khatabaha Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar pernah meminang Sayyidina Utsman, Sayyidina Fatimah. Sayyidina Umar pun pernah minang. Nabi SAW menolak pinangan tersebut. Nah, falamma khatabaha Ali, bila mana dipinang oleh Sayyidina Ali, ajabahu, maka Nabi menerima pinangan tadi. Wa ja'ala sadaqaha dir'ahu, dan mahar kepada Sayyidina Fatimah adalah baju perang Sayyidina Ali. Walam yakun lahu ghairuha, tak ada benda lain melainkan baju itu saja. Dan dijual baju tersebut dengan harga 400 dirham. Nah, 480 dirham. Nah, 480 dirham. Dan Sayyidina Fatimah melahirkan anak pada Sayyidina Ali 6 orang anak. 3 orang lelaki, 3 orang perempuan. Yang pertama yang lelaki Sayyidina Hasan, kemudian Sayyidina Husain, kemudian Sayyidina Muhassin. Nah, Sayyidina Muhassin. Dhammil mim wa fathil ha wa tashdid sin maksuh. Sayyidina Muhassin lah. Saya silap tadi. Muhassin tu. Sebut tadi 2 kan. Muhassin dengan Muhsin. Betul saya betul dengan anak Muhsin. Tak, saya silap. Muhassin. Wal Inas. Kemudian Inas. Yang 3 orang perempuan pula Zainab, Sayyidina Zainab, Ummu Kulsum dan Sayyidina Ruqayyah. Kata Zad al-Lais ibn Sa'ad, kata Sayyidina Imam Lais bin Sa'ad menambah Ruqayyah. Dan dia meninggal tidak sempat, walam tablugh, tidak sempat balik. Ini disebut oleh Imam Ibn Jauzi. Dan kata Imam Hasan al-Idwi, Hasan al-Idwi di mana maqam dia? Ini dekat maqam Sayyidina Husain. Sebelah maqam Sayyidina Husain. Maqam Hasan al-Idwi. Nah, Sayyidina Hasan al-Idwi. An Mawahib al-Dunya, dia kata anna Az-Zahra waladat li Ali Hasanan wa Husainan wa Muhassinan famata saghira wa Ummu Kulsum wa Zainab fajumlatu waladiha 5. Anak 5 orang. Tolak Ruqayyah. Ini pandangan Sayyidina Hasan al-Idwi. Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan sibtu Rasulullah SAW, dilahirkan sebelum kelahiran datuk, kematian datuknya 8 tahun. Maksudnya waktu Sayyidina Nabi SAW wafat, Sayyidina Hasan waktu tu umur 8 tahun. Jadi waktu ibunya wafat pula, waktu tu 8 tahun lebih lah, 8 tahun 6 bulan. 6 bulan lepas tu Sayyidina Fatimah meninggal. Sayyidina Husain sebelumnya, qablaha bi 7. Maksudnya lahir sebelum kewafatan Nabi SAW, 7 tahun sebelum kewafatan Nabi SAW. Jadi umur 7 tahun. Waktu ketika Nabi wafat, umur Sayyidina Hasan Husain 7 tahun. Dalam riwayat, Sayyidina Husain dilahirkan 50 baqaina min Sya'ban, sanata 4 ala al-asah. Jadi panggil apa? Kelima, 5 Sya'ban. Sanata 4 ala al-asah. Tahun yang keempat ala al-asah. Wa kanat Fatimatu alaqat bihi ba'da waladati al-Hasan bi 50 lailah. Hannakahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam biriqihi. Nabi SAW yang tahnik wa azana fi udhunihi, dan Nabi yang azankan di telinga Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, wa tafala fi famihi, dan Nabi yang ludah dalam mulut Sayyidina Husain, wa da'a lahu wa sammahu Husainan yawm as-sabi' wa aqqa anhu. Dan Nabi menamakan Sayyidina Husain pada hari yang ke-7, kemudian di akikah, buat akikah, 2 ekor kambing. Boleh tak? Kemudian Sayyidina Imam Zurqani riwayat pada Imam Ibn Asir mengatakan Sayyidina Zainab dilahirkan pada fi hayatin Nabi SAW. Wa kanat labibah, jazlah, aqilah, laha quwwatun janan. Dia ni seorang yang jazlah ni fasih. Labib dia bijak, kemudian fasih, aqilah, sama bijak, laha quwwatun janan. Dan juga seorang yang kuat hatinya. Sayyidina Zainab. Sayyidina Zainab ni yang Sayyidina Zainab. Di maqam Sayyidina Zainab. Sayyidina Zainab dekat dengan Sayyidina Zainab. Dekat mana dia? Tu maqam dia situ. Di Sayyidina Zainab. Sayyidina Zainab radhiyallahu anha ketika mana kecil, waktu satu hari Nabi SAW duduk. Sayyidina Hasan duduk dekat paha kanan, Sayyidina Husain duduk paha kiri Nabi SAW. Jadi Sayyidina Zainab datang dalam tempat doa. Ini dua orang duduk atas bawah. Ya Rasulullah, Hasan di kantang di paha kanan, Husain di paha kiri. Aku dah duduk di mana? Kata kamu atas kepala aku. Nabi kata, kamu sekarang ni kamu atas kepala aku. Sayang Nabi SAW kepada. Qala Ibn Abdul Bar, wulidat Ummu Kulsum. Sayyidina Zainab maqam itu sangat mustajab doa di sana. Ada tempat mustajab doa di Mesir ni antaranya Sayyidina Zainab.
Imam Nawawi radhiyallahu anhu, antara yang tepat yang dia datang ketika datang ke Mesir, sama Sayyidina Husain, kemudian dia pergi Sayyidina Zainab. Adik-adik duduk sini, dua adik-adik besar duduk di sini. Dua cucu Nabi SAW yang sangat hebat. Qala Ibnu Abdul Bar, wulidat Ummu Kulsum qabla wafati jaddiha sallallahu alaihi wasallam. Disebut Imam Ibnu Abdul Bar sebut Sayyidina Ummu Kulsum pun lahir sebelum wafatan datuknya sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Nabi SAW. Dan ketahuilah Sayyidina Ummu Kulsum ni berkahwin dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan dilahirkan ada dua orang anak, Sayyidina Zaid dan Sayyidina Ruqayyah. Diriwayatkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab pergi bertemu dengan Sayyidina Ali untuk khitbah, untuk pinang anak Sayyidina Ali dan Ummu Kulsum. Jadi Sayyidina Ali beritahu, dia kecil lagi. Wa zakara lahu sigharha, dia kecil lagi ya, wahai Amirul Mukminin. Fa'awadahu. Faqala Ali, ab'athu ilaika. Fa'awadahu, maksudnya lepas berapa Sayyidina Ali macam nak tolak lah. Dia kecil lagi. Sekolah tak habis lagi, itulah bahasa kita lah kan. Jadi gitu, jadi macam bila Sayyidina Umar tak kuat, jadi bila Sayyidina Ali rasa macam besar, jumpa oleh Sayyidina Umar, dia kata, wahai Amirul Mukminin, kalau aku akan hantar dia kepada kamu, ab'athu biha ilaika, aku akan hantar dia kepada kamu. Fa in radita fahiya imra'atuk, fa arsalaha ilaihi. Kalau kata kamu redha, dia jadi isteri kamu. Ini apa maksudnya? Ini ada Pok Syiah menggunakan cerita ni, kadang dia bercerita tak. Lepas cerita seorang kata Sayyidina Umar waktu tu adalah seorang yang gila perempuan dan gila seks. Jadi cerita yang kena ambil perhatian. Sebab apa? Sebab dia kata waktu Sayyidina Ummu Kulsum datang jumpa dengan Nabi dengan Sayyidina Fatimah. Tengok lagi dia bawa. Bila mana dia datang fa arsalaha ilaihi, bawa mai barang. Jadi Sayyidina Ali buat trik. Dah barang, tak barang ni bagi pada suruh bagi kepada Amirul Mukminin. Sampai pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, fakashafa an saqiha. Kalau dia nak keluar, Sayyidina Umar selok kain. Tengok peti Sayyidina Ummu Kulsum. Dia tengok tu, faqalat, "Mah, walaula annaka Amirul Mukminin la latamtu 'ainak." Katalah, "Ish, apa dia ni buat apa benda ni?" Ni maksudnya nak marah ni. Mah ni. Jadi dia kata apa? "Laula annaka Amirul, kalau hang bukan Amirul Mukminin, dah lama aku cucuk pergi mata hang." Ummu Kulsum marah tu. Ni yang puak ni guna dalil kata Sayyidina Osman galak, Sayyidina Umar galak dan sebagainya. Tak betul. Tak betul kenapa? Nabi Sayyidina Ali dah beritahu dah tadi. Nah, Sayyidina Ali kata apa? Kalau kamu redha, dia jadi isteri kamu. Maksud dah dikawinkan dah pada ketika. Kalau kamu tak mau balik, hantar balik semula kepada. Maksud ceraikan dia. Itu maksudnya. Baik masalah apa ni wali, masalah apa ni ada saksi dan sebagainya. Tu khilaf mazhab. Dalam mazhab ada khilaf. Mazhab Maliki tidak perlu saksi. Saksi tidak perlu, wali dia cukup dah. Saksi tidak wajib dalam mazhab itu. Macam mana? Bersenang nak tuduh Sayyidina Umar waktu tu galak. Tak galak langsung. Sayyidina Umar telah berkahwin pada ketika itu. Waktu dia selak tu, Ummu Kulsum tak tahu. Dan Ummu Kulsum kecil. Disebut dah kecil. Kecil, wali mujbir. Wali mujbir tidak perlu minta izin kepada anak yang kecil. Tak perlu tanya. Boleh kahwinkan terus pada ketika itu. Nampak? Jadi kalau hukum fiqah, sangat banyak hukum yang tidak ada salah langsung pada Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar selak kain. Dia selak isteri dia, bukan dia selak Ummu Kulsum. Dan Ummu Kulsum tidak tahu waktu tu, kata ni suami dia. Faham tak? Sebab Sayyidina Ali tak beritahu ni suami kamu. Dalam riwayat lain, bila mana di khitbah oleh Sayyidina Ali, di khitbah oleh Sayyidina Umar, kalau innaha saghiratun, Ummu Kulsum kecil lagi. Kalau Umar zawwijniha, ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, kawinkan aku dengan dia. Fa inni arsulu min karamatiha ma la yarsuluhu ahadun. Dan sebenarnya aku inginkan dan aku nampak kelebihan Sayyidina Ummu Kulsum ini lebih daripada yang orang lain tidak nampak apa yang aku nampak. Maksudnya apa dia? Dia keturunan Nabi SAW. Nak ambil keturunan Nabi itu. Qala falamma qala lahu dzalik qala Ali ab'athuha ilaika fa in radita faqad zawwajtukaha. Nampak? Faqad zawwajtukaha. Aku dah kahwinkan kamu dah. Kalau kamu redha dengan dia, kamu suka, aku dah kahwinkan kamu dengan dia. Fa ba'atha ilaihi bi burdah, maka dia hantar dengan burdah. Ada kain burdah, kata dia telah hantar kepada Sayyidina Umar. Qala laha quli lahu hadhihi al-burdah allati qultu laka 'alayha. Ini burdah yang telah aku hantar kepada kamu. Dan yang diminta oleh Sayyidina Ali. Apa maksud di sini? Ada juga orang kata Sayyidina Umar ni kuat tengok Sayyidina Ummu Kulsum.
Dia tahu rupanya dia tenang lama orang umur gulsum. Dia tengok, oh comel. Lepas tu dia kata, aku ingin benda yang orang ni tak nampak apa yang aku nampak. Dia pun gunakan dalil ni, dia kata Sayyidina Umar adalah orang yang suka tengok Sayyidina Ummu Kulsum. Dalil ni tak betul. Tak betul tak mana? Tak Burdah. Burdah ni apa dia? Bila nak Ummu Kulsum yang hantar Burdah, Ummu Kulsum kata apa? Dia aku akan hantar Burdah. Jadi bila Ummu Kulsum kata ini adalah Burdah, Sayyidina Umar faham tu, oh ni lah Ummu Kulsum. Maksud dia apa? Tak pernah tengok Ummu Kulsum. Kalau tidak tak payah hantar Burdah, pi kan. Hantar Burdah apa? Kan? Ini dia. Dia kena baca sirah, kena bagi reti. Kalau tidak kita tak reti nak tahan sahabat macam mana. Ini cara tahan. Tahan dia tu. Banyak benar dari kata Sayyidina Umar tak pernah tengok Ummu Kulsum. Dan dia nampak tadi, Rasulullah tu bukan Allah. Rasulullah kata aku menginginkan benda yang orang ni tak nampak apa yang aku inginkan. Jadi inginkan keturunan Nabi SAW. Itu yang aku inginkan. Yang pertama. Bukan aku tengok Sayyidina Ummu Kulsum, benda aku bernafsu dekat dia. Tidak. Tak pernah tengok. Lepas tu bila Sayyidina Ummu Kulsum main-main hantar ni Burdah yang ayah aku hantar kepada kamu, hai Amirul Mukminin. Sayyidina Umar faham tu, oh ni lah Ummu Kulsum. Ni isteri aku. Waktu tu yang faqalat li Umar radhiyallahu ta'ala anhu dzalik wa qala laha quli lahu qad raditu. Sayyidina Umar kata kalau macam tu katakan kepada Amirul Mukminin, katakan kepada Sayyidina Ali, aku redha dengan Burdah tersebut. Nampak? Burdah tu dia. Burdah tu Sayyidina Ummu Kulsum radhiyallahu anki. Radhiyallahu anki. Wa wada'a yadahu 'ala saqiha fakashafaha. Kemudian Sayyidina Umar waktu tu tak tangan atas betih Sayyidina Ummu Kulsum. Kemudian dia celak betih. Faqala ataf'alu hadha? Kamu buat apa ni? Kamu buat benda macam ni wahai Amirul Mukminin, tak sangka aku. Itulah. Ataf'alu hadha, kamu buat macam ni, tak sangka aku kamu boleh buat macam ni. Laula annaka Amirul Mukminin lakasartu 'ainak. Kalau kamu bukan Amirul Mukminin dah lama pecah mata aku. Gejolak di mata lama. Semua kharajat hatta ja'at ila abiha, marah, keluar dia marah. Orang tak tahu. Dia nak abang kata apa? Nak abang kata dah reti. Saya nak makan saja tak. Dia letak tu, dia tahu dah ni bini dia. Kalau kan bini dia, saya tak nak pegang lah. Tak nak selok. Nak darah orang tu kerja apa? Ni ada guna dalil pula. Oh, banyak boleh lah. Tapi di Minang ada orang. Ustazah ni kenal lama lah. Pergi buat apa ni? Liqa kat rumah Ustaz Kimi kan. Dia Muslim. Betul tak kawan tu nak keluar kan? Selok sekali. Saya nak buat tu. Kalau otak dia baca tak habis. Ini bini dia lah. Baca bipah-bipah. Dan kemudian bila jadi gitu, bila dia marah dalil lah. Dalil dah cerdik. Dalil dah reti tahu hak ni tak boleh, ni boleh. Dia bukan budak kecil lagi. Hak ni dah besar dah. Dah ada dah marah. Ni dia buat ni. Dia boleh pegang, buat macam tu. Ayah tahu lah ni. Ini payah ni. Tak tengok saya nak betul tu dia marah. Kadang-kadang dia tak tahu. Dan dia tu ada marah yang sangat tinggi ketika semua. Maka bila balik, maka kata dia, ba'astani ila syaikhin su'. Dia marah kat ayah dia. Sayyidina Ali, hang hantar aku dekat seorang tua yang sangat jahat. Dia tak tahu tu Amirul Mukminin. Bukan dia tak tahu ini adalah asyarah mubasyirin bil jannah. Orang nombor 2 selepas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan kemudian yang Nabi sebut dalam hadis, kata kalau ada Nabi lepas aku Umar lah Nabi. Dia tak tahu. Tapi dia nak marah kan tu, tengok perempuan. Dia lupa habis semua kebaikan. Dia perempuan. Perempuan tu jadi kena sabar. Kalau kita balik bini marah tu, tak pernah nak sayang kat kita. Dia bukan saya tak pernah kata gitu. Kan? Tak pernah sayang kat kita, tak pernah nak buat macam ni. Kita aja buat baik kat dia. Dia tahu, dia lupa cepat tu. Itu dah Nabi sebut. Kita kena gelak aja, kita dah marah dia pula. Sebab memang itu. Baru kita kata itu. Saya pun memang pernah lah. Kan? Isteri kata itu kat saya. Balik-balik dia marah, saya marah gitu. Perang-perang dia kata macam-macam. Dia nak marah. Jadi kita kata, kita pun main berjuang. Betul dah lah Nabi sebut tu. Lepas tu senyap tu. Nabi sebut tu ya. Betul. Kenal tu. Nabi tu. Dan tidak. Sadaqah Rasulullah. Bila tengok macam tu, terus sebut. Sadaqah Rasulullah. Betul ya Nabi kata. Nampak? Seorang Nabi dah masuk dalam setiap rumah kita. Sebelum kita kahwin ni. Perempuan tu selalu tertipu lah. Nanti kamu akan berlaku. Walaupun kamu betul, saya tak akan buat macam ni. Tapi akan main juga sekali kamu akan buat. Kamu akan marah lagi kamu sungguh-sungguh. Kemudian kamu akan terkeluar perkataan kamu ni bisa tak ada kebaikan langsung.
Saya ada sayang kamu, kamu tak pernah sayang kat saya. Oh, kalau itu dalam rumah ni buat kata. Kata sayang tu ke depan pintu. Dan waktu kita jangan lawan dengan tu. Dia waktu tu dalam keadaan yang lain. Baik. Kemudian bila dia kata gitu, faqala ya bunayyah, wahai anakku yang tercinta, innahu zawjuki, itu suami kamu. Summa ba'da mauti, kemudian barulah saya nak Kulsum, barulah dia malu. Oh, suami apa? Tak tahu. Gitu. Dan kemudian selepas kematian Sayyidina Umar, maka dia berkahwin dengan Sayyidina Aun bin Ja'far bin Abi Talib. Ada cerita panjang lah Sayyidina Kulsum dengan Sayyidina Umar. Bila orang tuduh Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar yang bangkit mempertahankan Sayyidina Umar Kulsum. Betul muda ni. Dia yang bangkit, yang bertahan. Kamu nak kata apa, kata kat aku. Jangan kata kat dia. Tu kata bini. Mula marah lu kalau tengok kisah-kisah lama kan. Kata Syekh Husu semua balik. Di belakang isteri yang paling mencintai suaminya. Yalah, ini cerita panjang. Dia kahwin dengan siapa lepas tu? Terdana dia kahwin dengan Sayyidina Aun bin Ja'far bin Abi Talib. Kemudian selepas kematian Sayyidina Aun, dia kahwin pula dengan Sayyidina Muhammad, saudara kepada Sayyidina Aun. Kemudian selepas kematian Sayyidina Muhammad, kahwin pula dengan saudara dia juga, Sayyidina Abdullah bin Ja'far. Dan kemudian selepas kematian Sayyidina Muhammad, kematian Sayyidina Ummu Kulsum, maka Sayyidina Ja'far berkahwin, Abdullah bin Ja'far berkahwin pula dengan Sayyidina Zainab, dan lahirlah Sayyidina Ali dan Sayyidina Aun al-Akbar, Sayyidina Abbas, Sayyidina Muhammad, dan Sayyidina Ummu Kulsum. Nama anak Ummu Kulsum. Wa zurriyyatuha mawjudatun ila al-an bi kasratin. Dan anak cucu mereka sangat ramai sampai sekarang. Baik, kemudian fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah, di Sayyidina Ibrahim, dan ibunya adalah Sayyidina Maryah Qibtiyah yang dihadiahkan kepada Nabi SAW oleh Muqawqis Al-Qibti, sahibu Misra wal Iskandariyah. Waktu itu yang menjadi raja di Mesir dan di Iskandariyah. Kenapa Iskandariyah tak masuk Mesir waktu itu? Iskandariyah dia negeri lain. Dia ada dua negeri ya. Jadi ketua pada dua negeri. Maka Muqawqis menghadiahkan kepada Nabi SAW. Dan dihadiahkan sekali ukhtuha Sirin. Adiknya Sirin. Sirin, kalau zaman dah orang panggil nama apa? Syirin. Ada penyanyi Arab nama Syirin. Sirin lah. Ambil Sirin dan juga Sayyidatina Maryah Al-Qibtiyah. Ini nama-nama orang Qibti. Bangsa Qibti yang bangsa Nabi Allah Musa AS. Dan dihadiahkan sekali dengan Qasiyah, Sirin dan Qasi. Qasi ini seorang lelaki yang telah dikasih. Dulu kalau pekerja Masjidil Haram semuanya dikasih. Pekerja Masjidil Haram dulu. Tapi ladak lah kot. Pekerja Bangladesh banyak kan. Orang Bangladesh, orang Pakistan, orang kerja di Masjidil Haram cuci semua tu. Dulu ni kebanyakan mereka adalah orang yang dikasih sebelum bekerja. Dipanggil Qasi ni makbur dipanggil. Dan dibagikan juga 1000 mithqal zahab, timbangan emas. Wa 20 thawban layyina, dan dibagi 20 helai baju yang lembut. Dan juga diberi satu baghlah syahba wa hiya duldul. Ini duldul ni adalah baghal yang dihadiahkan kepada Nabi SAW. Dan juga himar ashhab wa ufair ataupun dipanggil ya'fur. Jadi dipanggil duldul dan ya'fur dibagi hadiah kepada Nabi SAW. Ya'fur ataupun ufair, himar. Baghal namanya duldul. Ini ufair ni lah ataupun ya'fur ni lah yang bunuh diri. Ya'fur yang bunuh diri. Yang ketika lepas Nabi SAW wafat, bunuh diri dia. Dia menjatuhkan badan dia dalam telaga kerana rindukan Nabi SAW. Tak makan dia lepas Nabi wafat, tak makan. Tak makan, tak minum. Orang bagi makan, tak mau makan. Orang minum, tak mau minum. Dan akhirnya dia lari dan lompat masuk dalam telaga dan mati dalam telaga. Terbalik. Keldai pun rindukan Nabi SAW. Dan kedai tidak ada hukum lah. Nampak apa hukum kedai bunuh diri. Dan Nabi SAW menghadiahkan Sayyidatina Sirin. Sirin dihadiahkan kepada Sayyidina Hasan bin Sabit Al-Ansari. Hasan bin Sabit, Nabi hadiahkan Sirin kepada dia. Nabi mengambil Maryah Al-Qibtiyah. Dan Nabi sangat takjub dengan Maryah karena dia sangat cantik dan putih kulitnya. Dan dia wafat pada zaman Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pada bulan Muharram. Baik. Dan Sayyidina Umar yahsyurun nasa ila jinazatiha bi nafsihi. Sayyidina Umar yang mengetuai
membawa jenazah Sayyidatina Maryam Al-Qibtiyah, dan Sayyidina Umar yang sembahyangkan jenazah Sayyidatina Maryam Al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Dan Sayyidina Khadijah, yang mana ni Habir sikit. Sayyidina Khadijah binti Khuwailid, ini isteri Nabi yang pertama, yang umurnya pada ketika berkahwin dengan Nabi SAW, sebagian pandangan kata umurnya 21 tahun, dan kata umur 25 tahun. Sebagian pandangan gitu. Wah, Nabi no, bukan dia. Nabi umur 21 ataupun Nabi umur 25 tahun. Alaihi al-aksar. Kebanyakan ulama pandangan Nabi waktu itu umur 25 tahun. Dia sampai umur 25 ni elok kan. Saya kahwin umur 26. Dewas tahun. 25 dah kumpul duit. Jadi maksudnya nak kahwin dah. Walaha minal umri yawma idzin 40 sanah. Dan Sayyidina Khadijah waktu itu umur 40 tahun. Dan khatabathu bila wasitah. Ay aradat alaihi nafsaha. Sayyidina Khadijah sendiri yang meminang Nabi SAW. Sebagai pandangan tanpa ada wasitah. Tak ada juru bicara, tidak ada orang tengah. Terus dia pergi jumpa. Qala ya ibna ammi inni qad raghibtu fika li kharabatika wa 'adlika fi khawmika. Aku sebenarnya suka kepada kamu. Suka sebab apa? Sebab kamu perkasa, sebab kamu handsome. Tak. Sebab apa? Li kharabatika. Karena keturunan kamu, karena keadilan kamu, wa amanatika husni qulub. Dan juga kebaikan akhlak kamu dan juga amanah kamu, wa sidqi haditzik, dan baiknya percakapan kamu, benarnya percakapan kamu. Dan Nabi sebut, dan Nabi pun terus beritahu kepada bapa saudara Nabi SAW untuk apa? Untuk pergi meminang. Fa kharaja ma'ahu Hamzah hatta daqala ala Khuwailid ibn Asad fa qatalaha. Ada indah Ibn Ishaq. Di sini Imam Ibn Ishaq ni cerita dia yang meminang Sayyidina Khadijah sendiri. Dalam pandangan yang lain, au bi wasitah. Ada satu pandangan yang wasitah. Ini wasitah Sayyidatina Nafisah binti Maniyah. Jadi Sayyidina Khadijah pernah bagi tahu. Jadi orang yang sangat mulia, Sayyidina Khadijah sangat mulia. Ramai orang minat dan berkenan kerana kebaikan, kecantikan dan sebagainya. Umur 40 ni tak tua lah no. Jadi masih lagi dalam panggil apa? Seri Kandi ya. Masih pemudi lagi lah. Dia tak masuk ni muslimat dah lagi tu. Muslimat dia tak 40. Putri Bewa muda yang comel. Segak. Dan kemudian orang dah ramai sangat duk kenal, dia tak mau. Dan kemudian ramai yang pakai habis duit untuk dia masuk dan nak macam-macam buat untuk nak menarik hati Sayyidina Khadijah. Dan akhirnya dia hantar seorang perisik untuk merisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'da an raja'a fi 'iriha min asy-Syam. 'Ir yakni al-ibil allati tahmil mirah. Yang bawa makanan. Yang maksudnya yang boleh disimpan. Bawa bekalan banyak. Yang Nabi SAW balik daripada Syam. Jadi hantar seorang untuk tanya apa perbuatan Nabi waktu ketika bawa barang. Macam mana Nabi ketika dalam perjalanan dan sebagainya. Dan kemudian akhirnya ditanya, faqultu, kata Sayyidina Nafisah ibni Maniyah, aku bertanya kepada Sayyidina Nabi SAW, ya Muhammad, ma yamna'uka an tatazawwaj? Apa yang menyebabkan kamu tak kahwin lagi lah? Maka kata Nabi SAW, ma biyadi ma atazawwaju. Nah, aku tak ada benda yang nak menyebabkan kamu nak kahwin. Dia kata duit tak ada. Qultu fa in kufita dzalika wa nu'ita ila al-mal. Kalau kata kamu akan dicukupkan dengan benda tersebut. Harta cukup, wal jamal wa syaraf, dan orang yang nak pada kamu tu orang yang ada harta, orang yang cantik, orang yang ada kemuliaan dan sebagainya. Ala tujib, kamu setuju tak kalau kata dia nak jadi? Qala faman hiya? Nabi tanya tu, siapa dia perempuan tersebut? Qultu Khadijah. Fa kaifa wa kaifa li bidzalik? Kemudian Nabi tanya pada dia, nak buat macam mana lepas tu? Wa kaifa li bidzalik? Aku nak buat macam mana lepas tu? Fa dhahabat fa akhbaratha fa arsalat ilaihi aniti sa'ata kata. Jadi kemudian Sayyidina Nabi pun dah tengok jawapan Nabi positif, terus pergi jumpa Sayyidina Khadijah bagi tahu tentang jawapan Nabi SAW. Macam mana nak buat kalau kata ada Sayyidina Khadijah dah bagi cadangan gitu. Maka dia pun pergi jumpa balik Sayyidina Khadijah, kata datang pada hari sekian-sekian di rumah untuk membina. Maka betul lah dia beritahu balik kepada Sayyidina Nabi SAW, datang pada aniti bisa anti kata berkata, mai pada waktu sekian-sekian untuk membina Sayyidina Khadijah. Maka dibawalah pak saudara Nabi SAW, Sayyidina Hamzah, ya, pergi untuk meminang Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Ini cerita dia. Jadi perempuan kalau berkenan ke orang lelaki mana-mana baik akhlak agama dan sebagainya,
boleh untuk dia turun pinang. Dan ini tidak namakan belak. Kerana dia nak, tapi dengan cara yang betul lah. Dengan cara tak betul. Cara tak betul tak boleh lah. Tapi belak dulu. Lepas tu baru nak. Memang tak mau. Dia tak belak, dia hantar berisik dulu. Berisik pula. Nak merisik dulu yang tengok. Selalunya orang lelaki hantar merisik orang perempuan. Ada ni orang perempuan hantar merisik orang lelaki. Dia tak ada masalah. Dia tidak pergi mencari timba. Tak ada masalah, tak ada istilah pergi cari timba ni. Betul kan? Pergi cari timba kan? Dah buat macam mana kalau lelaki tu dah pergi? Jadi waktu tu perempuan tu dah timba sebenarnya. Dia nak cendok kelebihan lelaki tersebut. Jadi pergi tu maksud dia yang banyak kelebihan. Dan tu air yang cendok tu maksud dia banyak kelebihan yang dia cendok. Jadi siapa pergi waktu ni? Dia kena ihtimam dia. Imam waktu tu perempuan tu yang pergi. Maka kita nak pergi cedok kelebihan dia. Dan kemudian lelaki tu pula yang pergi sebenarnya. Yang ingin dicedok kelebihannya oleh perempuan tersebut yang menjadi timba. Dia tak ada istilah pergi jadi timba tak ada. Jadi semua keadaan jadi ihtimam masing-masing keadaan. Kadang-kadang dia ni jadi pergi, kadang-kadang dia ni jadi pergi. Betul tak? Itu saya rekod. Oleh Syekhul Islam dalam Syarah Bahjah, zaujah Nabi SAW yang paling afdal adalah Sayyidina Khadijah dan Aisyah. Kedua-dua ni fi afdalihima khilaf. Dan segi dua pula mana paling afdal ni khilaf. Imam Ibnu Imad mensahihkan pandangan tafdil Khadijah. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah sebut kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, "Qad razaqaka Allahu khairan min Khadijah." Sayyidina Aisyah pernah kata kepada Nabi, Allah telah berikan kepada kamu rezeki perempuan yang lebih mulia, lebih baik daripada Sayyidina Khadijah. Nabi kata pada, wallahi ma razaqanillahu khairan minna. Tak ada Allah Ta'ala berikan rezeki kepada aku lebih daripada Khadijah. Khadijah yang paling mulia. Amanat bi hina kadzdzabani an-nas. Dia telah beriman kepada aku waktu orang lain semua mendustakan aku. Wa a'tatni ma laha hina haramani an-nas. Dia memberikan hartanya kepada aku ketika mana orang lain semua mengharamkan hartanya kepada aku. Dia boikot aku, dia yang bagi harta kepada aku. Wa ruziqtu minha al-walad wa hurimtuhu min ghairiha. Aku diberikan rezeki Allah Ta'ala daripada dia ada anak, dengan orang lain tidak ada anak. Ini kelebihan Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Ni juga lelaki kalau nak kahwin ramai kena ingat macam akhlak Nabi SAW. Tetap sayang bini yang pertama kerana tu yang duduk mula-mula dengan kita. Ini tak sayang bini kedua lagi sayang daripada bini pertama. Tu tak kena dia. Dia ikut sunnah, kahwin tiga. Tapi dia tidak adil dalam. Adil dalam kasih sayang tak ada yang kuat. Adil dalam kasih sayang tak ada masalah dari segi kita nak siapa yang patut kita muliakan. Lebih mulia. Segi kedudukan dan sebagainya. Segi pertama. Kerana dia kakak, walaupun umur dia muda pada bini kedua. Bini kedua umur 70. Bini pertama umur 30. Tak, dia bini pertama. Dia 70. Maksud dia kahwin kerana nafsu. Kerana nak jaga umur 70. Sayyidina Abu Bakar, Imam Mujtahid Daud, ditanya adakah Khadijah ataupun Aisyah lebih afdal? Katanya Aisyah. Kenapa? Aqra'aha Nabi sallallahu alaihi wasallam an Jibril min qibali nafsihi. Wa Khadijah aqra'aha Jibril salam min rabbiha ala lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa hiya afdaluhum. Dalam kitab mana? Khadijah. Kita tu Khadijah lah. Dan kita tu? Sila ni. Dia jangan potong lah. Potong tak boleh. Syekh Ahmad tulis sod. Sod tu boleh tasahih. Ataupun tulis la'alla sod. Tapi memang sod pun sodnya Khadijah lah. Maknanya soal mana Khadijah. Itu ni soal tasahih. Soal besar. Soal itu. Tulis soal, tarik soal. Di bawah tulis Khadijah. Dan nombor kita ajak pantang potong kita. Jangan potong. Jangan potong. Ada salah boleh potong. Ini tak betul. Tidak ada adab bagi kita. Kita buat macam tu, kitab kita kalau kita tulis nanti orang akan potong itu. Banyak sekali. Walaupun ini bukan kesalahan syekh, kesalahan matbu'ah. Maksudnya tabak yang silap. Tabak silap tidak bermakna kata kita nak kena potong kitab-kitab itu. Nak abang apa bila tabak silap ni, nak abang kata ni manusia. Beza dengan Quran. Quran kalau tabak silap ni tahu mana pun takkan
menetapkan ini. Dan juga nak dapat kata betulnya para ulama Islam dalam menakalkan sesuatu, tidak akan silap dalam menakalkan cerita dan sebagainya. Baik. Jadi yang pentingnya ada Khadijah. Khadijah yang paling afdal. Kenapa? Karena Nabi SAW menyampaikan salam daripada Sayyidina Jibril min qibali nafsi, min qibali Jibril. Jadi Sayyidina Jibril pernah bagi salam kepada Sayyidina Khadijah. Dan Jibril pernah beritahu kepada Sayyidina Khadijah, kepada Sayyidina Nabi SAW, sampaikan salam aku kepada Sayyidina Khadijah, Sayyidina Aisyah. Tapi Sayyidina Khadijah, wa Khadijatu aqra'aha Jibrilus salam min rabbiha ala lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Khadijah, Allah Taala turun salam. Allah Taala salam dari Sayyidina Jibril dari Nabi SAW. Sayyidina Jibril bagi tahu, ya Rasulullah, Allah Taala telah menyampaikan salam kepada Sayyidina Khadijah. Mana lebih afdal? Yang menyampaikan salam Sayyidina Jibril bagi salam daripada tu pun kemah ada. Kita Sayyidina Jibril tak nak bagi salam. Ada orang main abang malam saya mimpi tak? Sayyidina Jibril saya mimpi buat salam dan Sayyidina Jibril sampai salam ke ustaz. Gila babi 3 minggu. Tu kemang tu. Sayyidina Jibril bagi salam. Ada seorang sahabat saya mimpi buat Rasulullah. Dia bukan mimpi, ada orang yang mimpi. Sahabat dan guru saya. Kalau dia mimpi buat Rasulullah SAW, Rasulullah kata kepada dia, sampaikan salam kepada dia. Sampaikan salam kepada dia dan pesan kepada dia, teruskan lagi buat. Aku suka kat dia dan aku suka dengan majlis yang dia buat sekarang ni kepada kata Nabi. Ustaz kat saya teriak saudara. Saya menangis. Bila dia cerita, dia kata Rasulullah bagi salam baru ni. Ada seorang sahabat di mimpi, Rasulullah bagi salam kat ustaz dia kata. Lepas tu dia kata Rasulullah pesan kat ustaz. Bila teriak ni, Rasulullah pesan kat ustaz kata buatlah majlis. Buatlah lagi kata aku suka. Lepas tu saya punya sebab saya pun kata tu apa ni. Alhamdulillah lah Rasulullah kata gitu. Kalau Rasulullah bagi salam saja, Rasulullah kata Rasulullah rindu kat dia. Rasulullah kata kat dia aku rindu kat dia. Kata kalau kata Ustaz Rasulullah sebut aku rindu saja, saya pun sedih. Tapi Rasulullah sebut belakang buat lagi majlis banyak-banyak. Maksudnya Ustaz mau banyak lagi. InsyaAllah. Kata saya seorang pada dia kata, kalau sebut rindu saja, tak lama. Tenang. Ini dulu sebut kan, saya tahu. Faqila lahu, faman afdal? Khadijatun am Fatimah? Maka dia tanya pula, siapa yang lebih afdal lagi? Khadijah ke Sayyidina Fatimah? Qala inna Rasulullah SAW qala Fatimatun bad'ati minni. Fatimah adalah sebahagian daripada diri. Maka Fatimah lebih afdal daripada Sayyidina Khadijah waktu itu. Fala usawi bi bad'ati Rasulillah SAW ahada. Kata Imam Abu Bakar tadi kata apa? Tidak akan aku samakan. Tidak ada sama langsung seorang yang mana dia ni adalah sebahagian daripada Nabi SAW. Sebab tu pernah dicatatkan pada Sayyidina Nabi SAW. Allah SWT Sayyidina Aisyah pernah kata pada Sayyidina Fatimah, ya Fatimah, ana khairun min ummik. Wahai Fatimah, aku lebih mulia pada ibu kamu. Dan anna Rasulullah SAW tazawwaja ummaka wa hiya sayyibun. Karena mak kamu ketika kahwin dengan aku, mak kamu janda. Wa tazawwajani wa ana bikrun. Dan Rasulullah kahwin dengan aku dalam keadaan aku waktu itu anak dara. Fa hasala li Fatimah syai'. Maka Sayyidina Fatimah waktu itu terus rasa hati lah. Terasa hati lah. Sayyidina Aisyah kata macam tu. Sayyidina Aisyah kata, mak kamu dengan aku lagi mulia kerana mak kamu kahwin dengan Rasulullah. Mak kamu janda, aku dara, anak dara waktu tu. Dia nak dara dengan janda, anak dara lagi mulia. Maka Sayyidina Fatimah berasa, fa'atat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarathu bima qalat Aisyah. Dan datang jumpa dengan Rasulullah. Maka dia pun bagi tahu kepada Rasulullah apa yang disebut oleh Sayyidina Aisyah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nampak ni Rasulullah." Ni benar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sadaqti." Betul. Inna Rasulullah SAW tazawwaja ummi wa hiya thayyibun. Katakan kepada dia, quli laha. Nabi kata, dia beritahu balik kepada dia, sadaqti. Betul yang kamu sebut. Tazawwaja, inna Rasulullah SAW tazawwaja ummi wa hiya thayyibun. Rasulullah SAW waktu kahwin dengan ibuku thayyib. Wa tazawwajuka wa anti bikrun. Dan berkahwin dengan kamu waktu tu kamu anak dara. Walakin Rasulullah SAW hina tazawwaja ummi wa huwa bikrun. Tapi Rasulullah waktu berkahwin dengan ibuku, Rasulullah anak tuna. Wa hina tazawwujuki wa huwa sayyibun. Tapi waktu dia kahwin dengan kamu dia dah duda waktu tu.
Fabakaratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun min bakaratiki. Teruna Nabi lebih mulia daripada anak dara kamu. Nampak? Faham? Comel jawapan Nabi. Betul yang Nabi sebut oleh Sayyidina Aisyah tu betul. Tapi lah ni siapa yang ambil teruna Nabi? Yang ambil teruna Nabi Sayyidina Khadijah. Jadi yang rasmi dulu tu yang mulia. Yang rasmi dulu siapa? Sayyidina Khadijah. Jadi mak aku lebih mulia daripada kamu. Dari masalah sebab. Dan Nabi tidak menyakitkan diri siapa-siapa. Sayyidina Khadijah pun tidak sakit hati. Sayyidina Aisyah tidak sakit hati waktu tu. Sayyidina Khadijah lebih amat kedudukan dia gitu lah. Nampak? Ini comel. Kita kena mengaji ni cara jawab. Dan cerita ni boleh dia cerita kalau kata ada majlis dengan akhwat. Nah. Sonok cerita ni. Jadi kalau isteri kedua tak puas hati dengan isteri pertama, kan? Sebenarnya mak hang tu ayah hang kata ya ampun kahwin dulu ni mak hang kahwin dengan Melinda. Aku ni jawapannya ni. Aku tak kahwin dengan ayah hang, aku tak kahwin dengan siapa-siapa. Kata kat anak. Jadi kita apa? Sodakti kita kata. Bolehlah sodakti, ha? Lepas tu jawab macam mana Rasulullah jawab. Jom depan. Insya-Allah. Kemudian kata Sayyidina Fatimah kepada kata Fatimah kepada Sayyidina Aisyah, sebut balik sebiji macam tu. Maka kata Sayyidina Aisyah, tengok Sayyidina Aisyah kata apa? Dalil dia tak sakit hati. Ushkuri ya Fatimah ma 'allamaki hadzal jawab. Nah, man 'allamaki hadzal jawab. Terima kasih wahai Sayyidina Fatimah. Terima kasihlah kepada orang yang telah mengajarkan kamu jawapan semua. Nabi SAW tahu dah siapa yang ajak. Jawapan ni bukan jawapan kamu ni. Ni jawapan orang yang tidak akan menjawab melainkan dengan wahyu Allah Ta'ala. Ini Nabi SAW. Nampak? Baitun Nubuwah. Ni Baitun Nubuwah. Ini ahli keluarga Nabi SAW. Dan kehidupan mereka begitu. Semua dengan ilmu, semua dengan mahabbah. Tak ada perasaan yang pelik dan sebagainya. Tak ada perasaan yang menyakitkan. Hatta kalau bercanggah sikit sebanyak pun, bercanggah pun ada ilmu yang akan keluar di balik itu. Ada cara jawab. Cara macam mana Sayyidina Aisyah pula berhadapan dengan jawapan tersebut. Tengok, ni Baitun Nubuwah. Ni kalau nak kalau kata kita nak poligami apa semua ni, kena ada keluarga yang macam ni. Boleh, kita tak masalah. Kalau macam tu, berkelahi lagi bini pertama berkelahi, bini kedua, bini ketiga, buat apa? Kamu nak ambil sunnah bila masa sama kamu buat benda yang tak elok tu. Itu memutuskan satu rahim. Buat apa? Kalau betul nak gitu, isteri tu yang suami dah kahwin lah contoh. Suami dah kahwin 2 waktu tu. Kamu waktu tu kena berusaha untuk jadi sebagai Baitun Nubuwah. Kamu yang kena untuk jadi baik. Nah. Boleh. Qala Syarqawi, kata Imam Syarqawi, afdalun nisa 'ala al-'alam, nisa'ul 'alam Maryam binti Imran, summa Fatimah binti Rasulullah SAW, summa Khadijah, summa Aisyah. Nampak? Perempuan yang paling afdal di muka Allah Taala adalah Maryam binti Imran. Kemudian Sayyidina Fatimah binti Rasulullah SAW, kemudian Sayyidina Khadijah, kemudian Sayyidina Aisyah. Paling mulia. Kata Imam Burhanul Halabi, وسكتوا عن بقية زوجات أيتهن أفضل والذي يظهر أن أفضلهن بعد خديجة وعائشة هي زينب بنت جحش. Burhan Al-Halabi, ulama diamkan diri dalam masalah siapa yang lebih afdal selepas Sayyidina Khadijah dan Sayyidina Aisyah. Isteri Nabi yang lain. Nah, bagian pandangan menyebut yang paling afdal Sayyidina Zainab binti Jahsh. Nah, fakhuz bihim walijah ay khuz waqti fi ma'rifati auladihi sallallahu alaihi wasallam mustamiratan ila al-maut. Khuz bihim walijah, jadikan dia sebagai pegangan kamu sampai mati. Nah, bimakna al-walijah ni, makna al-walijah apa dia? Al-bitanah, ay al-mahabbah bil zahir wal batin. Fakhudh bihim walijah, maksudnya jadikan pegangan kamu pada anak-anak Nabi, isteri Nabi dan sebagainya ni dalam bab anak lah. Isteri Nabi, anak-anak Nabi SAW ni kamu pegang sungguh-sungguh, jadikan mereka ni adalah kasih kamu dalam dan luar. Wa arba'un minal inas, itu dah sebut pada bacaan sebelum ni. Dan kemudian Nabi SAW disebutkan kalau kata Nabi berpisah nak keluar bermusafir, orang pertama, orang terakhir yang Nabi akan pergi jumpa ketika musafir adalah orang yang paling Nabi cintai. Ini Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha. Atau kita kalau kita nak balik, kita nak musafir, orang yang terakhir kita salam. Itu kalau boleh orang yang paling kita rapat. Kita nak musafir apa semua ni, orang yang terakhir kita salam. Kita salam. Alih salam, orang itu lagi. Maksudnya ni yang paling rapat. Orang lain salam dulu. Hari Nabi SAW. Kalau Nabi datang pula, waktu mai pula, balik daripada musafir, orang pertama yang Nabi akan jumpa. Pertama yang Nabi jumpa. Baik. Dan kemudian
bila mana Nabi kahwinkan dia dengan Sayyidina Ali, Nabi kata, "A'taitu khairan nisa li khairil rijal." Aku berikan perempuan terbaik untuk lelaki yang terbaik. Sayyidina Fatimah diberi kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan kemudian Nabi SAW sebut lagi, "Wa man arada an yanzura ila Adam alaihi salam wa ila Yusuf wa husnihi wa ila Musa wa salatihi wa ila Isa wa zuhrihi wa ila Muhammad wa khalqihi ay suratihi falyanzur ila Ali." Siapa yang nak tengok pada Nabi Adam dan Nabi Yusuf pada kecantikan, Nabi Adam cantik. Siapa nak tengok Nabi Adam dan Nabi Yusuf pada kecantikan, maksud handsome. Pada Musa dan solatnya, maksud dari segi kebaikan solatnya. Dan pada Isa wa zuhrihi, dan tengok pada zuhudnya macam Sayyidina Isa alaihi salam. Dan nak tengok akhlaknya seperti Nabi SAW, seperti aku, kata Nabi SAW, falyanzur ila Ali, tengoklah pada Ali. Puak Syiah kata apa pada Sayyidina Ali? Puak Syiah sebut dalam kitab kita daripada Sayyidina Ali ni orangnya buruk borai, berjalan kengkang, berkulit hitam dan huduh muka. Kenapa? Kerana kuat perang. Bodoh gila. Dalam kitab Syiah sebut gitu. Dia boleh sebut sifat Sayyidina Ali ni tak ada langsung macam dia sebut tadi. Nah, handsome macam Sayyidina Yusuf, macam Sayyidina Adam. Nak tengok siapa yang handsome ni, tengok Sayyidina Ali. Nak tengok solatnya yang hebat, tengok Sayyidina Ali. Kata Nabi Musa. Nak tengok zuhudnya macam Sayyidina Isa, tengok Sayyidina Ali. Nak tengok akhlaknya macam Nabi SAW, tengok Sayyidina Ali. Tak ada langsung macam ni semua. Ini kata jahat kau Syiah. Konon-konon kata cinta Sayyidina Ali, bukan cinta pun nak hina anaknya. Lepas tu Sayyidina Zainab radhiyallahu anha, waktu ketika datang ke daripada Kufah, datang ke Mesir, dia keluar daripada Kufah. Dia kata ke ahli Kufah, "Ya kamu konon-konon kamu mencintai, konon-konon kamu menyambut adikku Husain." Yang kata kamu, adikku lah. Adik aku kan, abang. Aku menyebut abang. Menyebut abangku Husain, kalau saudara kamu mencintai dia, bohong. Kamu kan cinta dia. Dan kamu membenci dia sebenarnya. Nah, kamu benci dia. Kamu membuat ghadar, tipu. Ketika mana dia masuk, dan kemudian kamu bunuh. Lepas tu ulama-ulama sebut yang bunuh Sayyidina Hasan Husain. Antara pandangan yang ulama sebut, antaranya adalah Yazid. Itu pandangan yang kuat lah Yazid lah. Bahkan pandangan kata Syiah, pandangan yang bunuh. Tentera-tentera Syiah yang buah Yazid, yang bunuh Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Nah, daripada kata dia pecinta Sayyidina Hasan, bohong kan. Tipu lah buat Syiah bodoh. Penipu, mereka tidak cintakan ahli baik sebenarnya. Mereka membenci ahli baik. Mereka membenci ahli baik. Tapi mereka gunakan kepentingan bagai nak kata konon-konon mereka ni ahli baik untuk nak ambil kepentingan dunia. Alhamdulillah, jauhkan kita daripada Syiah. Dan dia sebut di sini, Nabi kata, "Inna Allah ja'ala dzurriyyatahu kullu nabiyyin bi sulbihi." Allah Ta'ala jadikan zuriat setiap Nabi daripada sulbi dia sendiri, daripada Nabi itu sendiri. Wa ja'ala zurriyyati fi sulbi Ali bin Abi Thalib. Dan jadi Allah Ta'ala jadikan zuriat aku pada sulbi Ali karamallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib. Ini satu kemuliaan yang sangat besar. Dan ulama bincang masalah Sayyidina Ali dimakamkan di mana? Mawdi' qabrihi, li'annahu ukhfiya khawfan min an tanbishahu al-khawarij. Karena bimbang akan dikorek oleh Khawarij. Satu riwayat disebut annahum hamaluhu liyadfanuhu ma'a Rasulillah SAW. Dan kemudian bila dia bawa nak pergi tanam dengan Rasulullah, fanaddal jamalu alladhi hamalahu. Lepas tu unta tadi ni jadi cemprok masa nak pergi tanam tu, kemudian unta tu buat lari. Falam yadri aina dhahab. Unta tu buat lari jasad Sayyidina Ali. Kemudian hilang. Dia tidak tahu di mana. Nah, kata ahli Iraq, innahu fi sahab. Bahasa danau Ustaz. Di sahab maksudnya di awan. Katanya jasad Sayyidina Ali di awan. Daripada Sayyidina Ali wafat, kata apa? Inna Ali karamallahu wajhahu an ibni Abi Thalib rufi'a ila as-sama' kama rufi'a Isa. Sayyidina Ali wafat, maqam sadah wafaiyah. Disebut Sayyidina Ali diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit seperti mana diangkat oleh Allah Isa alaihissalam. Ada kan? Pandangan ulama. Baik. Lepas tu kata dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Zubair. Tapi yang kuatnya Sayyidina Ali katanya makamnya di Iraq, makanya Iraq, di Kufah. Makam Sayyidina Ali di Kufah. Sebab tempat pemerintahan Sayyidina Ali di Kufah. Ada makamnya di Kufah. Masjid Sayyidina Ali. Di situ ada makam. Allah Ta'ala bagi kita sampai ke sana, insya-Allah. Baik. Dia seorang yang duduk di luar. 3 khulafa semuanya di Madinah. Seorang saja yang duduk di luar, Sayyidina Ali. Satu lagi khilaf pula pandangan di mana makam dia pula. Adakah betul makam di situ ataupun tidak? Ini pandangan macam-macam. Yang kata unta bawa lari semua tu. Yang kata naik atas langit semua. Dan Sayyidina Zubair kata ashbahu ahli Nabi SAW bin Nabi wa ahabbahu ilaihi al-Hasan. Sayyidina Hasan adalah yang paling muka sama dengan Nabi SAW. Lepas tu dalam riwayat lain sebut pula, disebut kan. Sayyidina Hasan katanya ashbahu an-nas bi Rasulillah SAW min ra'si ila sadri. Daripada kepala ke
ke dada Sayyidina Hasan sama dengan Nabi. Wal Husain ashbahu bihi min sadrihi ila rijlaihi. Sayyidina Husain pula sama daripada dada ke bawah. Sama dengan Nabi SAW. Jadi gabungan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sama macam Nabi SAW. Ha? Disebut pada sini apa ni, furuq manaqib a'immatis salasah Abi Bakar wa Umar wa Uthman radhiyallahu taala anhum ajma'in. Antara yang kita baca sikit sebelum kita berhenti masuk pada bait yang ke-40. Musuh isteri Nabi SAW. Tiga orang mereka ni adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman. Kata Sayyidina Nabi SAW pada Sayyidina Abu Bakar, "Man arada an yanzura ila sadri al-Khalil Ibrahim, wal yanzur ila sadri Abi Bakr Siddiq." Siapa nak tengok hati budi dan sadri, siapa nak tengok hati budi Nabi Allah Ibrahim AS, mulianya, baiknya hati budinya, tengoklah sadri Abi Bakr Siddiq. Tengoklah hati budi Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sama macam Khalil Ibrahim. Hebat. Kata Sayyidina Nabi SAW lagi, "Idza kana yaumul qiyamah, yaji'u ridwan qazilul jannah jinan bimafatihil jannati wa fatihil nar. Yaqulu ya Abu Bakr, ar-Rabb jalla jalaluhu yukhri'uka as-salam." Bukan riwayat, bila mana hari kiamat akan datang Ridwan, pembawa penjaga syurga, yang waktu itu akan membawa pintu syurga dan pintu neraka, kunci syurga dan kunci neraka. Bahkan dia akan kata kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, Ar-Rabbul Jalal Jalla Jalaluh, Tuhan yang Maha Perkasa, yukhri'uka as-salam, telah menyampaikan salam kepada kamu. Wa yaqulu laka hadhihi mafatihul jannah wa mafatihun nar, bib'ats man syi'ta ila al-jannah wa ba'ats man syi'ta ila an-nar." Ini pintu kunci syurga dan ini kunci neraka. Kamu bawalah siapa yang kamu nak masuk ke dalam syurga, dan siapa yang kamu benci, kamu boleh bawa dia masuk ke neraka Allah Ta'ala. Ini kunci dia. Bukalah bila-bila masa. Moga-moga kita termasuk orang yang mencintakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kita lari daripada Syiah. Syiah benci Sayyidina Abu Bakar. Lepas tu antara sebab kenapa Syekh Muhammad Nawawi Bantani masukkan hadiah ni. Untuk nak bagi hint kat puak Syiah. Hampa beringat sikit ni. Beringat sikit, ada riwayat sama Sayyidina Abu Bakar, dia yang megang kunci ni. Hampa duk kutuk dia di dunia, hampa tak bimbang kan nanti dia bawa kunci itu pergi ke sana. Qala aidan inna ahla as-samawati min al-karubiyyin wal ruhaniyyin wal mala'il a'la la yanzuruna fi kulli yawmin ila Abi Bakr as-Siddiq. Ahli samawat, karubiyyin, ahli samawat, mala'il a'la, ruhaniyyin, ruh-ruh dan sebagainya, mereka ni akan melihat setiap hari pada Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Setiap hari selalu tengok Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ja'alana min ahli syafa'atihi. Amin. Bukan terjadi termasuk di kalangan ahli yang mendapat syafaat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar pula disebut oleh Nabi SAW, Umar siraju ahli jannah. Sayyidina Umar adalah cahaya kepada ahli syurga. Disebut lagi ni'mar rajul Umar, yaftakhidul aramil wal aitam wa yahmilu lahum ta'am wa hum niyam. Dan disebut juga sebaik-baik manusia, sebaik-baik lelaki adalah Sayyidina Umar. Dia akan mencari, dia akan mengambil perhatian terhadap aramil, armalah, ibu-ibu tunggal, dan juga anak-anak yatim. Yahmilu lahum at-ta'am wa hum niyam, dan dia akan memberikan makanan kepada mereka ketika mana mereka sedang tidur. Jadi kalau tak ada aramil, dia pelik, tak ada anak ibu tunggal, tak ada anak-anak yatim, dia akan cari untuk bagi sumbangan dan bagi bantuan. Kemudian dia akan bagi makanan. Itu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar juga antara orang yang sangat memberi perhatian terhadap keluarga yang miskin. Ada satu keluarga tu setiap malam, setiap bulan akan cukup je makanan. Setiap bulan dia akan tengok ada makanan kat depan. Tak tahu siapa bagi. Tapi lepas Sayyidina Abu Bakar meninggal, makanan tu terputih. Baru dia tahu rupanya yang bagi itu Sayyidina Abu Bakar. Tiap-tiap malam dia keluar, dia khalifah keluar bagi. Qala aidan a'azzallahu al-Islam bi Umar bin Al-Khattab. Allah Ta'ala telah memuliakan Islam dengan Umar bin Al-Khattab. Nabi SAW sebut juga berkenaan Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala an, ni'mar rajul Uthman sihri wa zawwajtuhu binti wa qad jama'a Allahu bihi nuri. Nikmat seorang sebaik-baik lelaki adalah Sayyidina Uthman, dan dia adalah menantuku, dan dia dikahwin dengan anakku, wa qad jama'a Allahu bihi nuri, dan dia telah dikumpulkan cahayaku kepadanya. Dan kata juga pada Sayyidina Uthman jama'a Allahu bihi nuri wa huwa sa'idun fi hayati syahidun fi mamati. Dia adalah Sayyidina Uthman, orang yang telah dikumpulkan Allah Ta'ala cahaya. Ini anak-anak kedua orang itu dapat dia. Wa huwa sa'idun fi hayati, dan dia seorang yang bahagia dalam hidupnya, wa syahidun fi mamati, dan dia akan syahid ketika mana mati dia. Sayyidina Uthman juga disebut Uthman tastahi minhul malaikah. Sayyidina Uthman malaikat bermalu dengan dia. Atau ketika di Bi'ru Aris di Madinah Al-Munawwarah, Masjid Quba,
Biru Aris, tempat jatuh cincin Sayyidina Osman. Waktu ketika Nabi duduk dalam Biru Aris, sambil letakkan kaki, duduk main-main kaki dalam Biru Aris, telaga tu ayak elok. Dan Nabi selak kain sampai ke paha, nampak paha, lutut lebih. Nampak lutut, nampak paha sikit. Sambil Nabi duduk main kaki dalam ayak Biru Aris. Sayyidina Umar datang minta izin. Waktu tu yang jaga Sayyidina Ayub, Abi Ayub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Abi Ayub jaga pintu nak masuk ke dalam kolam tersebut. Kolam tu tak ada dalam ni. Ditutup terus. Ditutup, lepas tu dia buat pancok ayak atas. Bingung buat ni. Kita bingung. Hilang habis sejarah. Kita tak nak bayar cerita macam mana zaman Nabi SAW. Dia tak boleh bagilah kan tempat tersebut. Apa masalah dia? Memang ada orang buat khurafat, pergi jual cincin tepi tu. 1-2 riyal. Jadi 2 riyal beli pakai lepak pula dalam. Dan cincin Sayyidina Osman, cincin Nabi kan jatuh dalam tu. Dia pun pakai lepak cincin, penuh cincin. Tak apalah, tutup lah atas, cukup lah. Yang tanam tu itu mantap. Pelik ke. Jadi dia duduk, Nabi SAW duduk atas tu. Jadi kalau kita ada lagi kolam tersebut, kita boleh bayar sampai tak. Baru ni saya pergi ke Madinah, pergi ke Maqam, pergi ke satu apa ni, Bi'ru telaga ni, ayat tak ada dalam. Ayat tak ada lah. Nabi sebut, telaga tu dekat dengan rumah Sayyidina Salman Al-Farisi. Rumah Sayyidina Salman tu ada lagi. Ada. Untuk rumah dia ada lagi. Dan ada telaga Sayyidina Salman kat tepi tu. Telaga Athariyah yang paling besar di Madinah. Dan telaga yang Nabi satu lagi telaga tu, tepi sekolah. Telaga tersebut.